اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين من رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله. Kitab sambungan kitab penawar bagi hati yang di kita boleh tengok insya-Allah muka surat 237. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semua, digerakkan hati kita serta anggota kita pada saat ini diberi taufik dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu, di dalam taman syurga, di dalam majlis yang sangat-sangat mulia pada Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang sangat dikasihi, majlis yang sangat diredai oleh para kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para malaikat, para wali-waliullah. Tiba-tiba kita yang penuh dosa, penuh maksiat, penuh kelekaan, kelalaian ini dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah duduk di dalam majlis-majlis orang-orang saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga turut mendapat keberkahannya daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan diberi taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang baik. Mudah-mudahan Allah taala menghidupkan hati kita yang mati, mencerahkan hati kita yang suram, yang kelam, yang gelap. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita yang keras. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi kecintaan kita terhadap akhirat. Mudah-mudahan Allah taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberikan rasa benci terhadap dunia yang melekakan, dunia yang merugikan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Dan jika engkau bertanya betapa aku redha dengan bala, ini juga soalan kita sebenarnya. Ini juga sebenarnya soalan kita. Macam mana kita nak redha? Apa makna redha? Suka. Redha makna suka, redha makna setuju dengan bala. Bila sebut bala ni, apa erti bala? Tiap-tiap sesuatu yang menyusahkan hati. Tiap-tiap sesuatu yang menyusahkan hati itu namanya bala. Masalah dalam rumah tangga kita, bala. Masalah isteri kita, bala. Masalah suami kita, bala. Masalah anak-anak kita, masalah jiran kita, masalah negara kita, masalah apalah, apa sahaja. Tiap-tiap perkara yang menyusahkan hati itu dipanggil bala. Percubaan daripada Allah. Percubaan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dalam kitab lain, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu.
Apabila kasih oleh Allah Subhanahu wa taala akan seseorang hamba, nescaya Allah akan memberi bala kepada dia. Apabila Allah kasih kepada seseorang hamba itu, maka Allah akan memberi bala kepada dia. Allah akan memberi ujian kepada dia. Makin berat ujiannya, makin tinggilah maknanya martabatnya di sisi Allah. Seandainya dia boleh menghadapi bala tadi, berjaya menghadapi ujian tadi dengan sabar, dengan redha dan bersangka baik dengan Allah, maka tinggilah derajatnya. Jadi manakah manusia yang paling hebat dugaannya, balaknya atas dunia ni, muka bumi ni? Tidak lain dan tidak bukan, itulah dia di kalangan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan mereka kekasih Allah, tetapi Allah Ta'ala layan mereka dengan bala yang jauh lebih dahsyat, lebih berat daripada umatnya sendiri. Nampak tak? Kalau kita nak ikutkan dah kekasih Allah, patut bagilah kesenangan, dah kekasih dia, layan dia baik-baik, bagi kekayaan, bagi kemewahan, bagi kesenangan. Tapi dah tidak berlaku sebaliknya yang berlaku di sisi para nabi, para rasul, diuji dengan ujian yang berat-berat, yang dahsyat-dahsyat. Jadi janganlah kita mengatakan, ya Allah, beratnya lah ujian yang kau bagi pada aku. Dah beratnya lah ya Allah ujian yang kau bagi pada aku ni, ya Allah. Jauh lagi berat ujian dan bala yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka kekasih Allah. Jadi apabila Nabi SAW itu diuji oleh Allah dengan bala sebagai tanda dikasihi oleh Allah, maka begitulah juga kita muslimin, mukminin, umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kasih Allah Ta'ala kepada seseorang hamba, ibtalahu, nescaya Allah Ta'ala akan memberi bala kepada dia. Allah. Fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Apa arti hadis Nabi SAW? Jadi saya petik di dalam kitab lain lah. Artinya apabila kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara resepi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila-sila baca. Boleh duduk atas, tak ada masalah. Maafi muskilah. Boleh duduk atas. Jadi ini di antara orang panggil rahasia bagaimana untuk seseorang hamba itu menjadi redha dengan bala yang diberi oleh Allah. Sedangkan bala ni benda yang menyakitkan, menyusahkan. Tiba-tiba seronok dengan bala, seronok dengan ujian, seronok dengan kepayahan, mesti ada rahsia. Mesti ada rahsia. Kalau seronok dengan kesenangan, itu normal lah, itu kebiasaan. Dah memang kita seronok dengan kesenangan. Ni masalahnya seronok dengan ujian, seronok dengan benda yang kita tak mau. Nampak tak? Mesti ada rahsia. Ni di antara rahsia dia. Kita mesti mengetahui apakah kelebihan di sebalik itu. Apabila kita tahu kelebihan, apabila kita tahu faedah di sebalik ujian tu, maka di sinilah akan boleh menarik hati kita menjadi redha dengan apa yang Allah uji. Meskipun sakit, meskipun perit, meskipun berat, tapi memandangkan faedah dan balasan yang Allah nak bagi, maka terpujuk hatinya menjadi redha kepada Allah, redha kepada Allah. Contohnya kita boleh buat contoh gini, kita redha tubuh kita dicocok oleh doktor. Kita redha dituangkan minuman, apa tu, ubat-ubatan yang pahit-pahit di dalam tubuh badan kita. Kita redha. Kenapa kita kena kenapa? Kerana kita tahu faedah daripada itu. Dan kita tahu maknanya doktor buat berdemikian bukan kerana nak menzolimi diri kita dengan diberi ubat yang pahit-pahit, dicocok kita punya punggung, dicocok tubuh kita, dienjet begini, dienjet begitu, dioperate begini, dioperate begitu. Bukan mereka nak membinasakan ataupun nak menzolimi diri kita, tetapi nak memberi kebaikan. Jadi orang yang memahami, dia akan redha apa yang dibuat oleh doktor atas diri dia. Nampak tak? Bagi orang yang tak faham, orang yang tak tahu, orang yang tak kenal doktor tu apa, kenapa doktor buat macam tu, di situlah dia tak redha dengan apa yang doktor buat pada diri. Tapi bagi orang yang dah tahu, yang dah faham dan yakin, dia akan redha meskipun tubuhnya dipotong, dikerat, dibelah dan sebagainya. Kerana kebaikan. Betul tak?
tu kita pergi menyerah diri dah. Dah tahu ni kan kena injek kan, pergi penyerah diri pasal tu redha lah tu diserah diri tu, sebab tahu ada kebaikan selepas daripada tu. Begitulah juga hamba yang mengetahui di sebalik ujian yang Allah bagi, hamba tu dia redha sebab apa yang Allah nak beri tu, kesenangan, balasan baik yang Allah nak bagi selepas daripada bala tu jauh lebih dahsyat daripada kesusahan yang dia alami. Allah bagi dia rasa sakit sekejap je, tapi kesenangannya kekal selama-lamanya. Dia sakit, boleh jadi dia sakit, dia susah, dia sukar 60 tahun, tapi kesenangannya Allah bagi tak berkesudahan. Tak berkesudahan Allah bagi tu, duduk dalam syurga tu yang penuh dengan nikmat, tak berkesudahan. Tak padan dengan sakit dia 50 tahun. Tak padan dengan masalah dalam rumah tangga dia 50 tahun, 60 tahun. Allah bagi di syurga yang tidak ada sebarang jenis kesusahan, kepayahan, masalah di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa pun kembali kepada ilmu, pengetahuan. Kita kena tahu. Ini contohnya tadi hadis Nabi SAW, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya, ataupun wa in rida radiya yarda. Wa idza radiya istafahu, artinya apabila kasih oleh Allah Taala akan hamba-Nya maka memberi bala, ya Allah akan uji dia. Ujian kita ni tak sama. Ujian kita tak sama. Ada orang diuji dengan isteri, ada orang diuji dengan suami, ada orang diuji dengan anak-anak, ada orang tak ada masalah, isteri, anak-anak, suami tak ada masalah, tapi diuji dengan ekonomi dia. Kadang diuji dengan sakit pula. Kadang-kadang diuji dengan jiran, kadang-kadang diuji dengan kawan-kawan. Betul? Jadi masing-masing semua ada ujian. Semua ada ujian masing-masing. Kenapa tadi? Ahabballah, sebab Allah kasih. Itu yang kita nak kena tanam dalam hati kita. Itu yang kita kena ingat sentiasa. Maknanya apabila ditimpa musibah, terus ingat ini tanda-tanda kasih Allah atas diri aku. Jangan bagi masuk nafsu dulu. Jangan bagi nafsu masuk dulu. Jangan bagi nafsu melintah dulu. Jangan bagi nafsu syaitan potong dulu. Dulu kan ilmu kita. Bila datang bala, cepat-cepat kita kena ingat ini tanda-tanda kasih Allah atas diri. Allah nak memberi kebaikan pada kita. Tapi kalau bagi syaitan masuk dulu, nak kena berperang lah nanti kan? Kena perang. Dan jikalau sabar ia hamba yang dibalak oleh Allah tadi, nescaya ia Allah melebihkan akan dia. Allah akan melebihkan pangkat ni, Allah akan melebihkan darjat ni, Allah akan melebihkan kedudukannya di sisi Allah. Syaratnya bila tadi? Bila dia sabar daripada marah tadilah. Sebab timbul di dalam hati kita kemarahan kerana apa? Hilang pada diri kita sesuatu yang kita kasih, ataupun datang kepada diri kita perkara yang kita tak ingini. Betul ke tidak? Itu menyebab timbulnya marah. Timbul marah dalam diri kita ni sebab dua perkara. Yang pertama, hilang benda yang kita kasih. Yang kedua, sampai kepada kita benda yang kita tak mahu. Sakit mahu tak? Tak mahu. Tiba-tiba datang sakit, timbul kemarahan. Nampak tak? Nafsu tak suka. Jadi bila timbul kemarahan ni perlu sabar tadi, menahan nafsu tadi tu, mengawal nafsu tadi, supaya nafsu tadi tidak mempengaruhi akal dan fikiran kita ataupun anggota kita, sehingga kita nak menterjemahkan rasa marah tadi tu. Sebab perasaan marah ni kalau kita tak jaga, tak sabar tu makna tahan. Kalau kemarahan dalam hati kita yang membara tadi tu, dengan sebab datangnya ujian ataupun datangnya perkara yang kita tak ingini, kalau kita tak sabar, kemarahan tu akan meluap. Kalau tidak dikontrol, tak boleh nak kawal, dia akan menyelinap masuk, mempengaruhi anggota kita. Kadang-kadang mempengaruhi lidah kita, sehingga keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Alhamdulillah. Sumpah serana, membebel, kenapa lah Tuhan buat macam ni, orang lain senang, aku susah, orang lain pas elok senang, aku ni pas satu bala tu sebab tak tahan.
Marah tadi dah diterjemahkan oleh lidah. Yang mana kalau lidah kita menterjemahkan dengan perkataan yang macam tu, itu lagi menambah kebencian Allah tadi kita. Itu di antara sebab yang menjadikan Allah benci pada kita, merumut-rumut dengan ujian Allah. Kenapa Allah tak nak buat macam ni? Kenapa satu masalah yang tidak selesai datang lagi satu masalah? Jadi nak kena sabar. Makna mengawal kemarahan. Marah jangan buang, kawal. Marah kalau boleh buang marah, hukumnya haram. Haram buang marah ni. Marah tu satu sifat yang Allah Ta'ala letakkan dalam tubuh badan kita supaya digunakan pada tempatnya, bukan buang. Haram buang marah. Apa faedah marah tadi? Contohnya, faedah marah ni digunakan pada tempat yang betul. Mencegah kemaksiatan, kena ada marah. Menjaga maruah diri kita, menjaga maruah anak bini kita, kena ada marah. Kalau tak ada marah, kita buat tak peduli. Orang kalau contohnya nak merosakkan maruah anak isteri kita, kita akan diam sebab tak ada sifat betul. Jadi perlu ada marah. Kalau tak ada marah, orang duk usik anak bini kita, kita diam. Tu tak kena pada tempat tu. Kena marahlah di situ. Sebab marah ni alat yang Allah jadikan untuk mencegah maksiat dan juga mengajak kepada kebaikan. Orang kafir contohnya duk memijak-mijak agama kita, duk buat khianat pada saudara mara kita yang Islam, kalau tak ada kemarahan, habislah rosak agama kita. Orang bawa fahaman yang sesat masuk dalam kampung kita, kita tak ada marah, diam, tersebarlah fahaman yang salah. Sebab tu marah ni bukan disuruh buang, disuruh didik supaya jadi seperti anjing perburuan. Anjing itu kan garang anjing tu. Tapi kalau didik dia dipanggil anjing mu'allamah. Nampak tak? Suruh lari, dia lari. Suruh berhenti, dia berhenti. Suruh dia joget, dia joget. Anjing sarkas tu anjing mu'allamah lah. Anjing mu'allamah. Kalau kita pergi memburu, bawa dia. Tembak ke burung ke apa ke, pergi kejar dia, kejar. So gigit. Lepas. Itu anjing mu'allamah. Makna marah ni kena didik sampai macam tu, supaya ikut akal kita, bukan akal kita ikut dia. Kerana kalau marah ni tidak dijaga oleh akal, dia akan dipantau, ditadbir oleh nafsu. Habislah bila dah nafsu yang pantau kemarahan kita, habislah. Itu yang marah tak kena pada tempat. Isteri masak kurang masin, melayang pinggan, terbalik meja. Itu marah tak kena pada tempat. Nampak tak? Itulah perlu sabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bersabda, kalau dia sabar, Allah naikkan darjatnya. Tak nak ke naik darjat? Kita tak nak ke naik darjat. Yang naikkan darjat pangkat ni Tuhan sekalian alam. Nak naikkan darjat di hari kiamat besok, tak nak. Kenapa? Tak heran dengan pangkat. Bohong. Atas dunia ni kita sanggup bergaduh kerana pangkat. Kalau kita kata tak heranlah pangkat yang Allah nak bagi, kenapa kita heran dengan pangkat di dunia? Sanggup membunuh, sanggup memfitnah, sanggup menjatuhkan satu dengan yang lain. Pangkatnya pasal, nama tak? Itu pangkat dunia yang bersifat sementara, yang kita akan tinggalkan bila kita mati. Adakah kita tidak mahu pangkat yang Allah nak beri secara berkekalan nanti di hari kiamat? Kalau tak nak, maknanya kita tak cerdik. Tak cerdik lah, tak waras lah. Pangkat yang sementara kita nak, pangkat yang kekal kita tak mahu. Tak cerdik lah. Orang cerdik kalau dah sementara nak, yang kekal lebih-lebih lah, lebih-lebih lagi. Maknanya meskipun kita nakkan pangkat atas dunia ni, jangan pula kita tak mahu pangkat darjat yang tinggi di hari kiamat besok. Di antara cara Allah nak naikkan darjat pangkat seseorang hamba itu nanti di hari kiamat, Allah beri dia bala, ujian. Dia sabar dengan terlalu, sebab banyak sabar dia, Allah naikkan darjatnya daripada hamba biasa menjadi waliullah, kekasih Allah. Jadi bukan sia-sia Allah uji kita tu. Allah nak naikkan darjat. Tu orang pergi kursus kan, pergi kursus mana-mana buat apa, nak naik pangkat. Sanggup pergi. Nak naik pangkat je mazal, sanggup pergi. Kena masuk kursus ni, kursus naik pangkat. Tapi kita sanggup sebab apa? Pangkat dunia ni nampak.
Pangkat akhirat ni tak nampak, dia hanya nampak dengan mata hati. Kalau mata hati bersih nampak. Kalau mata hati kita rabun tak nampak. Ceritalah tingginya darjat di sisi Allah bagi orang sabar. Tak ada apa-apa pun. Yang kita nampak pangkat dunia. Na'udzubillah. Sebab hati kita penuh dengan dunia. Hati kita dah dikotori dengan dunia. Sebab tu tak terkesan dengan akhirat. Sebutlah pasal pangkat akhirat, kita tak peduli. Tapi sebut pangkat dunia, mengeleng kepala kita. Tinggi pangkat ni. Datang kucingnya nak bagi makan. Rupanya kita punya kagum tadi. Dia tu pangkat di dalam tu, dia paling tinggi sekali. Ya ke? Apa main. Lepas tu kita pun khayal, kalau aku dapat macam mana dia boleh dapat pangkat. Sebab kita ahli dunia. Tapi kalau kita ahli akhirat, kita akan terfikir, macam mana aku nak dapat pangkat sabar ni. Aku nak juga pangkat sabar ni. Kalau dia ahli akhirat. Nampak tak? Sama. Cuma dunia itu tadi sementara. Tapi pangkat yang bangsa akhirat kekal selama-lamanya. Besok di hari kiamat, dia orang bukan sebarang di padang mahsyar. Dia orang kenamaan. VIP si Allah. Allah akan panggil Polan bin Polan. Sekarang ni aku nak bagi kelebihan. Kau tolonglah siapa yang kau nak. Kau selamatkanlah mana-mana orang yang kau nak pada hari ni. Sebab apa? Dia ada pangkat yang istimewa di sisi Allah. Kita sayang tak anak bini kita? Sayang tak adik-beradik kita? Sayang. Kita nak tak tolong mereka di hari kiamat besok? Nak. Maka sekaranglah usaha supaya pangkat kita jadi istimewa sisi Allah. Mudah-mudahan besok di hari kiamat, dengan adanya pangkat darjat yang tinggi di sisi Allah, Allah akan memberi peluang kepada kita, memberi syafaat kepada orang yang hampir dengan kita. Kan kita tak percaya dengan yang namanya syafaat. Syafaat ni bukan sekadar Allah Ta'ala beri kepada para nabi, para rasul. Bahkan ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi kekasih Allah dengan asbab amalan-amalan yang tertentu. Di hari kiamat Allah akan memberi syafaat, mana memberi peluang kepada dia supaya memberi syafaat kepada orang lain. Cuma tidak seramai syafaat yang boleh diberi pada nabi dan rasul. Sekarang contohnya kita ada masalah, isteri kita ada masalah, begini dan begitu. Kita sebagai suami tadi berusaha menjadi suami yang bertakwa, yang soleh, supaya kita mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat boleh menyelamatkan isteri dan anak-anak kita. Begitulah sebaliknya, suami kita bermasalah, usaha jadi isteri yang soleha, usaha jadi isteri yang bertakwa. Mudah-mudahan menjadi kekasih Allah. Besok di hari kiamat boleh menyelamatkan suami dan anak-anak kita. Mak bapak kita masalah, mak bapak kita ahli maksiat, kita sebagai anak usaha jadi anak-anak yang soleh, yang bertakwa. Mudah-mudahan menjadi kekasih Allah yang boleh memberi syafaat kepada ibu bapa besok di hari kiamat. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sangka baik dengan Allah. Nampak tak? Itulah hikmah dia. Jangan dengan sebab suami kita jahat, kita pun jadi jahat. Kalau betul kita sayangkan suami, tak suka dengan suami yang buat macam tu, kita usaha jadi isteri yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti kita boleh selamatkan suami yang kita sayang tu daripada azab Allah. Begitulah juga sebaliknya. Kalau isteri kita bermasalah begini, usaha jadi suami yang bertakwa. Mudah-mudahan menjadi kekasih Allah, supaya nanti mudah-mudahan Allah memberi peluang kepada kita menyelamatkan isteri kita daripada azab Allah. Bukan bila isteri kita jadi jahat, kita pun ikut jadi jahat. Stres dengan kemaksiatan isteri kita, kita pun buat maksiat juga. Stres dengan kemaksiatan suami kita, kita pun buat maksiat juga sebagai isteri. Na'udzubillah. Kenapa pula nak jadi 2 kali 5 macam tu? Mana? Jadi kita lah, kalau kita kata suami kita jahat, kita usaha jadi isteri yang bertakwa supaya nanti boleh selamatkan dia. Kalau kita kata anak mak bapak kita, ibu bapa kita jauh daripada Allah, kita usaha jadi anak yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti kita boleh tolong selamatkan ibu bapa kita. Macam tu. Bukan tengok orang tu jahat, kita jadikan alasan, dah alang-alang suami aku jahat, kenapa dia boleh buat jahat, kenapa aku tak boleh buat? Ramai yang fikir macam tu. Bila tengok suami dia buat jahat, dia kata kenapa suami boleh buat, aku tak boleh buat. Nampak tak? Orang suruh bermusabaqah dalam hal kebaikan, bukan bermusabaqah dalam kemaksiatan.
Bukan suruh berlumba-lumba dengan kemaksiatan. Ni dia tengok, kenapa suami boleh buat jahat, kenapa aku tak boleh? Aku pun mesti kena boleh lah, aku pun mesti buat macam tu. Kenapa dia boleh, aku tak boleh? Ini namanya berlumba dalam kemaksiatan ni. Orang suruh usaha buat kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Tengok tu permainan syaitan. Kita ni ditipu hari-hari. Sebab tu suruh belajar, suruh mengaji. Suruh belajar, suruh mengaji. Sebab hidayah, petunjuk Allah Ta'ala tu Allah bagi dalam majlis ilmu. Bila kita jauhkan diri daripada majlis ilmu, maknanya kita tak nak dibimbing oleh Allah. Kalau kita jauhkan diri daripada majlis ilmu, menunjukkan kita tak nak petunjuk daripada Allah. Kita minta dalam solat petunjuk, tapi bila Allah nak bagi, kita palingkan muka. Baik, itu kelebihan sabar tadi. Bila dia sabar, Allah naikkan darjatnya. Dan jikalau ia redha akan dia, nescaya memilihi ia akan dia. Allah Ta'ala akan memilih dia. Allah Ta'ala akan memilih dia menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah. Nampak tak? Ini cerita akhirat. Kalau hati kita penuh dengan dunia, kita tak akan nampak dan kita tak akan boleh faham. Sebab tu nak mengaji agama ni, adab dia kena selalu banyak bertaubat kepada Allah. Nak jadi orang yang menuntut ilmu, adab penuntut ilmu kena banyak bertaubat kepada Allah, supaya hati kita sentiasa ataupun semakin bersih, supaya nampak akhirat yang diceritakan dalam ilmu tu. Sebab mata hati ni gunanya nak tengok akhirat, nak tengok benda gaib, nak tengok janji-janji Allah. Tu guna mata hati. Sebab kalau kita tak bertaubat, hati kita penuh dosa maksiat, ceritalah kelebihan akhirat, kita takkan nampak. Tapi kalau hatinya bersih, bila cerita tentang kelebihan akhirat, dia akan nampak, hatinya akan nampak, hatinya akan faham, dia akan rasa terpanggil nak memiliki benda tu. Adab nak menuntut ilmu kena banyakkan bertaubat dan meninggalkan maksiat. Ada laki-laki ataupun perempuan. Dan jikalau engkau bertanya bagaimana aku nak redha dengan bala, ni soalannya. Dan inilah juga soalan kita kadang-kadang yang ada dalam hati. Mana nak redha? Bila kita diuji oleh Allah dengan sesuatu benda yang kita tak mau, kawan-kawan kita datang nasihat, sabarlah, redhalah, ni semua takdir Allah. Kau senanglah cakap. Marah pula. Kau senanglah cakap, yang hadapinya aku. Dia nasihatkan kita, dia nak suruh kita mendapat redha Allah. Nampak tak? Kita ni marah tadi tu, marah tu tak boleh nak kontrol tu. Kita tak didik lagi kemarahan kita tu, seperti anjing perburuan tadi tu. Sifat marah dalam hati kita ni ibaratnya macam anjing gila. Sifat marah dalam hati kita ni macam anjing gila, semua digigit, semua dibahamnya, semua digigitnya, semua disalaknya. Tu ibaratnya kalau marah dalam hati ni tak dididik, dia jadi macam anjing gila. Sebut anjing gila, faham. Dia gigit siapa-siapa yang terlintas nak gigit, dia akan gigit. Silap-silap tuan ni digigit sekali. Sebab tu suruh didik marah tu, supaya dia jadi seperti anjing yang mu'allamah. Guna pada tempat. Guna pada tempat. Patut tak nak marah? Tanya tu, patut ke aku nak marah Allah Ta'ala? Padahal aku sendiri yang yakin, yang mengatur benda ni Allah. Tuhan yang sendiri aku yakin dan percaya dia maha baik, maha kasih sayang, maha berkuasa nak memberi segala apa yang aku nak, maha berkuasa memberi kesenangan kepada aku. Tapi dia kehendak memberi ujian, kepayahan dan begini dan begitu pada diri aku. Mesti ada hikmah. Patut tak aku nak marah kepada Tuhan aku sendiri? Kita tanya dalam diri kita, patut tak aku nak marah kepada Tuhan aku sendiri? Dan adalah bala itu pekerjaan yang dibenci, nampak tak tu, yakni oleh hawa nafsu. Yang namanya balak-balak tu adalah pekerjaan yang dibenci oleh nafsu. Nafsu tak suka. Hilang kebaikan yang ada pada diri kita, datang benda yang kita tak ingin ni, tu semua menimbulkan kebencian nafsu. Bila nafsu benci, timbul marah. Perasan tak? Mulai hari ni cuba tengok, perhati baik-baik. Apa sebab kita marah? Sebab benda yang kita ada, benda baik dalam tangan kita hilang. Sihat, tu sihat ni benda yang kita seronok, tiba-tiba hilang jadi sakit, timbul marah. Timbul marah.
Daripada boleh berjalan macam biasa, tiba-tiba dah tak boleh jalan macam biasa, timbul marah. Maka sabar. Kalau tak nanti sumpah serana. Kita pernah jumpalah, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Mulutnya menyumpah sakit dia. Menyumpah tak berhenti. Celaka sakit ni. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Allah. Tu sebab apa? Marah yang tak terkawal lah tu. Jadi macam tu. Dengan bahawasanya benci akan bala itu dengan tabiat dan redha dengan bala itu dengan akal. Nampak tak? Jadi nak redha dengan bala itu guna akal, bukan guna nafsu. Nak redha dengan bala, nak redha, nak seronok dengan benda yang kepayahan yang datang pada diri kita tadi. Macam mana nak menghasilkan seronok tadi? Guna akal, jangan guna nafsu. Jangan guna nafsu, sebab tu guna akal. Akal tu pula mestilah ada ilmu. Kalau semata-mata akal tak ada ilmu, macam mana akal tadi nak bertindak tanpa ilmu? Jadi jangan disunyikan akal kita ni semata-mata kewarasan dengan tidak ada kefahaman agama. Jangan semata-mata waras tapi akal kita tak mengenal Tuhan. Kalau kata waras, orang bukan Islam pun waras. Betul? Jadi apa perbezaan akal kita dengan akal orang bukan Islam? Akal kita dijaga oleh agama. Akal kita dijaga oleh syarak. Akal orang Islam, orang bukan Islam tak dijaga oleh agama. Akalnya dikontrol oleh nafsu. Itu beza. Sebab tu kalau kita yang beragama Islam ni, kalau kita orang Melayu yang beragama Islam ni, kita tak nak belajar agama, tak nak kenal Tuhan, tak nak tahu halal haram, akal kita tidak ada perbezaan dengan akal orang bukan Islam. Sama je, cara fikirnya sama je. Tapi kalau dia belajar agama, ilmu agama itulah yang akan membezakan di antara akal dia dengan akal orang yang tidak beriman dengan Allah. Contohnya dalam nak mencari kekayaan, orang kafir pun fikir macam mana nak kaya. Kita orang Islam pun fikir macam mana nak kaya, nak senang. Orang kafir dia fikir nak kaya, dia tak peduli halal haram. Tapi orang Islam meskipun dia nak kaya, dia masih lagi fikir, oh itu haram, itu haram, itu haram. Itu beza. Sebab akalnya dijaga oleh agama. Tapi kalau di belakangkan agama, cara pemikirannya samalah dengan Ahyong, Apeng, Linggem dan sebagainya. Asalkan kaya sudah, asalkan dapat apa yang dia nak sudah. Haram tolak tepi. Nampak tak? Sebab tu Nabi pesan, wajib belajar supaya akal kita ni dijaga oleh agama. Bukan dikontrol oleh nafsu. Dan bahawasanya benci akan bala itu dengan tabiat. Dan bahawasanya benci akan bala itu dengan tabiat, makna nafsu kita tu dah memang tabiat kita ni memang tak suka bala. Sebab tu kita kalau panggil orang kenduri minta doa apa? Doa selamat. Mana ada malam ni datang tu sidang. Malam ni datang kau. Ada kenduri minta bala. Mana ada kenduri minta bala? Kenduri doa selamat. Nampak tak? Sebab nafsu, tabiat tak suka yang namanya bala ni. Lepas tu kita doa, tolong baca doa selamat ni. Ada pernah tak? Selama ni lah tak pernah lagi orang panggil kita minta baca doa tak selamat. Kecuali pernah berlaku dulu zaman Piramli tu, dia minta orang datang rompak rumah dia. Boleh datang tak? Tolong rompak ni punya kereta. Allah. Jadi nak redha dengan takdir Allah, guna akal. Dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala itu. Nampak tak? Oleh kerana akalnya telah mengetahui betapa hebat dahsyatnya pahala yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia dengan sebab sabar dengan bala tadi itu. Disitulah menjadikan akalnya redha dengan bala yang diberi oleh Allah. Contoh macam pesakit tadi, oleh kerana dia tahu dengan makan benda pahit ni tadi, ubat yang pahit ni tadi,
di operation tubuhnya, dia akan mendapat kehidupan ataupun kesihatan seperti sedia kala, seperti dulu. Maka dia redalah, walaupun telan benda pahit, walaupun kena kerat, kena jahit dan sebagainya. Boleh faham Dan jangan faham tapi tak yakin. Jangan sekadar tahu tak di sebalik ujian tu ada kebaikan yang Allah nak bagi. Tahu tak? Tahu. Dah hatinya yakin ke? Dia tak mau kalau dia tak jadi. Dia kena yakin sungguh-sungguh memang Allah nak bagi kebaikan, memang sungguh Allah nak bagi. Tapi kalau ya kot, boleh jadi kot, dia tak dapat lah tu. Ya kot, mesti balik bala ni Allah nak bagi pahala banyak. Ya kot, tak dapat lah. Sebab tu nak kena yakin dengan apa yang kita belajar tu. Dan dengan sebab mengetahuikan besar pahalanya, seperti redha orang yang tengok ada contoh sini, ada contoh seperti redha ni bahasa Arab Melayunya seronok, setuju, suka. Seperti redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit. Bahkan dia sendiri usaha pergi ke dapur tu buka botol-botol ubat yang pahit tu, dia sendiri buka, dia sendiri telan. Nampak dah tu, redha je tu. Kenapa tu? Kerana mengetahui ia akan bahawasanya ubat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya, hingga suka cita ia dengan ubat itu. Dia jadi seronok pula nak makan ubat pahit tadi. Dia jadi seronok nak makan ubat pahit tadi tu. Tu apa nama tu? Apa? Tunjuk langit apa nama? Daun Dia daun buah tunjuk langit. Tu daun lain, tu daun teruk tu. Buah tunjuk langit. Bukan main pahit, masya-Allah tabarakallah. Tapi dia suka makan. Si ada dalam kocek ni. Makan. Kenapa suka makan? Sebab dia tahu khasiat di sebalik. Kita yang tak tahu bagi, minta maaf, aku tak nak makan. Kau bagi RM10 pun aku tak nak makan. Pahit bukan main. Lagi satu apa tu? Pokok yang melekau. Apa dekat pagar sana, bukan main pahit. Bukan. Bakar wali. Jangan buat pasal tu. Pegang dia je, letak ke lidah tengok. Bukan main pahit lagi. Tapi ada orang dia makan macam ni. Dia makan. Sebab dia tahu kebaikan yang dia dapat daripada tu. Kita bagi RM10 tak mau. Tapi kalau seratus fikir jugalah. RM10 apa barang. Nampak tak? Ceritanya dia tahu rahsia. Kita tak tahu rahsia, sebab tu kita tak redha. Dia tahu rahsia, sebab tu dia redha. Pahit pun pahitlah, sebab dia tahu dah cerita di sebalik tu. Allah nak bagi dia nikmati benda selepas tu. Ibaratnya Allah bagi, Allah turunkan hujan yang lebat serta angin yang ribut contohnya. Apa hikmahnya? Supaya Allah nak suruh kita rasa nikmat ketenangan selepas daripada itu. Bila ribut, hujan lebat, tiba-tiba reda, rasa macam mana? Lapang tak? Seronok tak? Allah nak suruh rasa yang tu sebenarnya. Sama lah ni. Allah nak bagi kita kecapi ketenangan, kesenangan selepas daripada ujian yang berat. Tapi sabarlah sekejap. Kita ni lagi satu, tabiat kita nafsu tak suka bertangguh. Tu tabiat nafsu. Dia kalau kata balas baik, kalau boleh hari ni buat, hari ni nak tengok dia punya balasan yang baik. Itu nafsu. Hari ni semayang, hari ni nak tengok rumah kita bertukar jadi mahligai dah. Itu nafsu. Dia suka tengok barang segera, barang cepat. Kalau jenis lambat-lambat ni, dia tak mau. Apa lambatnya? Tak lambat pun. Malam ni andai kata orang yang sabar ni tadi dengan bala ni tadi, malam ni dia mati, malam ni juga dia akan bertemu dengan kesenangan yang Allah janjikan. Bukan nanti kiamat besok. Kiamat besok tu kesenangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Balasan baik daripada Allah ni, kalau contohnya malam ni si Polan yang sabar dengan bala ni tadi, yang sangka baik dengan Allah tadi, malam ni dia mati, malam ni dia akan dapat kecapi kelazatan, kenikmatan yang Allah janjikan tu. Tapi tidak setanding dengan kesenangan yang tunggu dia di hari kiamat besok. Itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dia dapat malam ni.
Maksudnya kalau orang tu contoh dia mati, dia nampak dalam kubur itu dia dah diberi nikmat oleh Allah, menunjukkan perjalanan yang seterusnya, nikmat yang jauh lebih dahsyat daripada itu lagi. Begitulah sebaliknya kalau dia mati malam ni, azab dia jumpa malam ni, azab menunjukkan azab yang lagi akan datang jauh lebih dahsyat daripada azab yang diterima malam ni. Jadi kita ni dengan janjian azab dan nikmat daripada Allah tu tak jauh pun. Yang menghubungkan kita mati je. Malam ni mati, malam ni lah jumpa kebaikan bagi orang yang soleh. Malam ni mati, malam ni jumpa kecelakaan bagi orang yang toleh, yang fasik. Sebab tu kata ulama, mati mengejut itu adalah nikmat bagi orang yang soleh, yang bertakwa. Mati mengejut tu, mati tiba-tiba tu, nikmat besar bagi orang yang bertakwa. Sebab apa? Secara terkejut dia mendapat nikmat daripada Allah. Tapi sangat-sangat besar celakanya bagi orang fasik. Mati terkejut ni, tak sempat taubat, tak sempat nak semayang, tak sempat nak tutup aurat, tak sempat nak minta maaf, tak sempat nak begini begitu. Oh, bala besar mati terkejut di sisi orang fasik, orang kafir. Tapi di sisi orang bertakwa, mati terkejut tu nikmat yang bukan main lagi. Malam ni juga dilayan, diberi dengan nikmat-nikmat. Seolah-olah dah berada di dalam syurga dah. Seperti pengantin malam pertama, seronok ni. Kalau boleh nak bangun, nak bagi tahu, oi kawan-kawan, sabarlah, beramal solehlah, aku ni nak cerita, aku kau main seronok, tapi Allah tak izinkan. Tapi itulah hakikatnya. Allah. Sebab itulah kata iman tu penting. Iman itulah yang akan memberi kesan pada seorang, pegangan kepercayaan kepada benda gaib. Yakin dengan benda yang tak nampak dek mata kita nak memandang, nak melihat. Itu nama iman. Keyakinan kepada sesuatu yang tak boleh dilihat dengan mata. Meskipun tak boleh dilihat dengan mata, perkara itu benar-benar sungguh-sungguh ada dan terjadi. Sebab itu juga kita disuruh beriman dengan Rasul, yakin dengan Rasul dan yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul. Ini tadi di antara benda yang Rasul khabarkan, siapa yang mana-mana orang yang Allah sayang, Allah akan bala dia. Mana kena yakin lah. Yakinlah yang Nabi cakap, mana orang yang diberi bala oleh Allah ni orang yang Allah sayang. Jangan ya ke. Tak, memang jawapannya sungguh. Memang sungguh Allah sayang orang yang Allah bala ni, orang yang Allah sayang. Man ahabballahu ibtalahu. Siapa-siapa, tak kisah siapa-siapa tu, laki-laki, perempuan, tua, muda, suami, isteri, orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang cacat. Makna yang menghadapi bala tadi, yang diberi bala itu adalah orang yang Allah sayang. Tapi syarat dia kena sabar dan redha. Tapi kalau dia tak sabar, tak redha, jadi dua kecelakaan yang dia akan dapat. Satu, celaka bala tadi. Yang kedua, celaka dibenci oleh Allah. Allah benci pula dah dia. Nampak dah? Allah benci. Satunya bala dah susah, dah sakit, dah sempit. Bala kedua Allah benci dia. Besok di hari kiamat dia azab pula oleh Allah. Bukan Allah buat saja-saja. Allah yang aturkan bala tu untuk kita. Kau akan hadapi masalah isteri, kau akan hadapi masalah suami, kau akan hadapi masalah di tempat kerja, kau akan masalah ekonomi. Allah atur dah kan, sedia kali lagi. Kan kita dah belajar tauhid dah. Iradat Allah Ta'ala tu, percaya dengan qada qadar. Maksudnya apa? Baik, buruk, taat, maksiat, seronok, tidak, semuanya berlaku dengan kehendak Allah sedia kala lagi. Bukan berlaku dengan tanpa Tuhan kehendak, ataupun berlaku dengan sendiri, berlaku dengan kebetulan. Dah, dengan aturan Allah lah. Dah bila tahu yang mengaturkan tadi kekasih kita, nak marah ke tidak? Tak marah lah. Sebab dia tahu yang mengaturkan tu kekasih dia. Bagi orang yang betul-betul ngaku Allah tu kekasih dia lah. Kalau bagi kita yang buat olok-olok ni, tak adalah. Dan dengan sebab mengetahui akan besar pahala itu, seperti redha orang yang sakit dengan minum ubat yang pahit, kerana mengetahui ia akan bawanya ubat yang pahit itu sebab bagi sembuh penyakitnya, hingga duka cita, hingga suka cita ia, seronok dia dengan ubat itu. Pah makan padahal pahit. Bahkan terkadang membeli ia akan dia. Belilah dah. Beli, kau tolong beli ubat yang pahit kau ni gila, ni beli pun pahit pula ni. Nampak tak? Siap suruh beli, bahkan terkadang membeli ia.
akan dia ubat yang pahit tadi dengan harga yang mahal pula. Dah lah pahit, mahal pula, beli pula tu. Sebab apa sanggup sampai macam tu? Sebab tahu kebaikan di sebalik itu. Dan mengupah ia akan doktor yang menikamnya dengan jarum. Upah doktor kasih cocok saya punya punggung 3 jarum. Bayar pula tu, dah lah sakit tadi, bayar pula dah. Punggung sakit, poket sakit, tapi sihatnya besar. Mana dah? Kena sakit apa? Sakit gaut. Cocok pun cocok lah, asalkan boleh jalan macam biasa. Bayar membayar pula. Cepat juga. Tak berapa minit je. Seronok tak? Seronok lepas tu. Saya arwah bapak saya dah bawa lah. Pergi jalan teruk. Dia sampai dah jinjit je. Sekejap je dah okey. Kenapa tak? Pergi nyerah diri betul? Pergi nyerah diri. Suruh cocok, bagi upah lagi. Tolonglah cocok, ambil duit. Tolonglah bagi duit ni, tolonglah cocok ni. Sebab apa? Tahu rahsia. Itulah perbandingan yang ulama buat supaya kita mudah nak faham bala ni, macam mana cara nak redha dengan bala daripada Allah. Mana kena yakin kebaikan yang Allah nak bagi dah. Barulah boleh redha, barulah boleh seronok. Contohnya dengan kita sabar ujian hari ni, ujian yang Allah bagi, kesempitan kesusahan yang Allah bagi kita hari ni, Allah ampunkan segala dosa kita sejak daripada awal kita akil balik sampai ke hari ni. Dosa kita semua diampunkan oleh Allah. Nak ke tak nak? Bila dia yakin benda tu, sebab tu dia redha. Faham tak? Sebab nampak kebaikan yang Allah nak bagi tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita lah. Amin ya rabbal alamin. Ni baca je ni, kan senang kan senang. Bukan hari ni mengaji, hari ni kita boleh beramal dah. Bukan hari ni baca, hari ni faham, hari ni boleh beramal jadi orang redha, belum tentu. Nak redha ni pula kan diganggu oleh setan nafsu lagi. Ingat boleh senang-senang aje. Redha ni kan ke ibadat, setiap ibadat kena perang. Kena perang, nafsu akan datang kacau, setan akan datang bisik. Lepas tu kalau akal kita tak kuat, habislah. Termakan pujuk rayu setan nafsu tadi, jadi tak redha juga. Padahal dah belajar dah kitab penawar bagi hati 3 kali khatam. Sebab tu untuk guru kita dia kata kitab penawar bagi hati, walaupun kitab bawah, kitab rendah, dia kata kalau kau dapat beramal 100% dengan apa yang ada dalam, kau akan jadi kekasih Allah. Kata kau akan jadi kekasih Allah kalau kau amalkan apa yang ada dalam kitab. Nampak tak? Sebab tu kita sebenarnya tak perlu banyak kitab nak ngaji. Kitab satu tu, tapi amalan ni kita dah beramal belum? Kita dah jumpa bab sabar, dah beramal belum? Jumpa bab redha, dah beramal belum? Dah boleh jadi redha ke belum lagi? Nampak tak? Sebab kita tasawuf yang lain pun benda sama dia akan cakap. Cuma kalau dari segi pengetahuan tu banyak benda dah yang kita boleh tahu. Tapi adakah tujuan kita belajar sekadar nak tahu? Kita belajar bukan sekadar nak tahu, tujuan kita belajar nak beramal. Kalau belajar nak tahu, itu maknanya kita dah salah. Kenapa nak mengaji kitab tasawuf? Sebab nak tahulah cerita ilmu tasawuf ni macam mana. Kalau sekadar nak tahu bukan nak beramal, maknanya kita dah disesatkan. Maksud kita belajar ni nak beramal. Sebab tu niat aku nak pergi belajar malam ni, nak tahu ilmu yang baik-baik dan aku nak usaha amalkan. Tu niat dia. Kalau tak ada niat macam tu, mengajilah 5-6 kali khatam pun kita takkan boleh beramal. Allah takkan bagi taufik kita beramal sebab bukan niat nak beramal. Kan Nabi dah pesan dah, innamal a'malu binniyat. Niat kita belajar kenapa? Nak beramal. Insya-Allah Allah akan tolong kita beramal. Allah akan bagi kita taufik pertolongan. Tapi kalau belajar sebab apa? Nak dengar lah, nak dengar-dengar je, Allah akan bagi kita dengar-dengar. Nak beramal jauh sekali. Sebab bukan niat kita nak beramal, niat kita nak tahu sahaja. Lepas tu nak cerita dengan orang, aku kitab tasawuf 8 biji dah khatam. Nak bangga dengan banyak kitab. Alhamdulillah. Itu tipu daya dalam belajar pula dah. Situ ada perangkap, sini ada perangkap, situ ada perangkap.
Tiba-tiba kita kata senang je nak masuk syurga ni. Kita beramal ya Allah masukkan kita dalam syurga. Banyak cantik muka kau. Ingat syurga tu nenek kita punya. Nabi dah pesan dah, hati-hati, jaga-jaga nak masuk syurga tu. Syurga tu dikelilingi oleh benda yang menyakitkan. Perangkapnya banyak, jerangkapnya banyak, musuhnya banyak, setan nafsunya banyak. Bukan senang. Bukan setahun dua. Sebab tu kita bila nak masuk jalan ibadat ni, jangan kita ada target tahun ni nak jadi orang soleh. Jangan. Nanti kita putus asa. Belajar macam biasa, beramal macam biasa. Jangan ada target tahun ni aku nak jadi wali. Jangan. Kan tukar jadi wali dia juga. Dan bila kita target hari ni, makna ukur bulan ni aku nak tinggalkan segala maksiat contohnya. Kita target begitu. Tiba-tiba sampai masa tak tinggal, jadi putus asa lah kita. Alah dah. Kali dah cuba-cuba. Nampak tak? Itu nanti masuk dalam bab akan datang nanti. Sebab tu saya kata tadi, habis kitab ni kita ganti Minhajul Abidin. Kita standby beli kitab Minhajul Abidin. Kita kena banyak ngaji tasawuf juga. Sebab hati kita masalah, zahir kita sihat. Zahir kita sadar. Ni masalah ni, sakit. Ni sakit, habis luar semua habis sakit. Boleh carilah udah siapa nak ni, boleh wakillah orang ni. Minhajul Abidin insya-Allah. Sebab berat hati biasa nak baca kitab tu lah. Tauhid pun penting kan, tapi tauhid ada dah kat situ insya-Allah. Ni masalah hati ni kita tak peduli. Ni hati ni lama dah, puluh tahun kita tak peduli kan ni. Sian ni nak kembali kepada Tuhan dah. Kita biarkan, tak pernah ambil berat pun tentang ni. Kita ambil berat tentang zahir je. Makan nak sedap, pakai nak lawa. Hati kita biarkan dengan pakaian busuk dia, pakaian kotor dia. Biarkan hati kita dengan pakaian yang macam tu. Bila lagi kita nak bagi pakaian yang indah-indah, yang cantik-cantik untuk hati kita nak menghadap Allah. Sebab tu insya-Allah kita ngaji semua. Tempat-tempat lain pun kita ada ngaji tauhid pula. Nanti kita selang-selang pun boleh insya-Allah. Sebab kita ni masalah lain tak ada, masalah hati. Kita ni masalah lain tak ada, masalah hati. Yang kita tengok orang sakit hati dengan kita tak senang dengan hati kita sebenarnya. Tak tenang, dah ada duit tapi tak tenang, dah kaya tapi tak tenang. Lapar lagi benda yang ada dalam tangan orang lain. Hati kita sebenarnya, hati kita ni masalah. Hati kita sangat-sangat masalah. Bahkan masalah hati itu lebih payah nak ubat daripada penyakit zahir. Imam Ghazali kata, masalah hati ni bukan sekejap, bukan sehari dua. Sebab tu jangan kita nak mimpi memiliki hati yang baik. Kalau kita baru mengaji 5, 6, 7 tahun kata hati nak baik, dah ikut rezeki masing-masing. Ada orang yang Allah bagi sekelip mata, ada yang Allah bagi berbulan, ada yang Allah bagi dia berpuluh tahun, ada yang Allah bagi waktu saat dia nak mati baru Allah bagi. Sebab tu jangan letak target. Mengaji macam biasa, istiqamah macam biasa. Jangan kata target nanti bila sampai waktu kita tak jadi, jadi lemah, betul hasil lah, setan pun masuk lah. Buang masa je, kau tukul lumur bukan main lagi, tiba-tiba kau tak dapat apa. Sudahlah kata dia. Dah habis kita. Sabar kita dah lah tak kuat. Itu namanya isti'jal dalam ibadat. Isti'jal, tergopoh-gopoh nak mendapatkan satu martabat, padahal dia belum layak nak duduk di tempat tu lagi. Dia belum layak nak duduk di tempat tu lagi, tapi dia tak sabar nak dapat benda tu. Bahaya. Memanglah sekali pandang, siapa tak nak jadi orang soleh, betul? Siapa yang tak nak jadi soleh? Tengok soleh, tak nama dia soleh. Makna dia jadi anak yang soleh, letak nama soleh. Nampak tak? Siapa tak nak? Tapi kalau tak betul, ni nanti dia jadi perangkap setan tu. Perangkap nafsu tu. Yang namanya sifat isti'jal. Imam Ghazali kata isti'jal, tergopoh-gopoh untuk meraih martabat yang tinggi di sisi Allah. Pada masa pada waktu yang bukan tempatnya. Baru ngaji 3 hari nak berubah jadi wali dah. Habislah, jahanam lah jawab. 3 hari ngaji nak jadi wali dah.
3 hari ngaji nak jadi. Jangan buat pasal Allah. Kita kalau tak ngaji, tak tahu cerita-cerita ni, kita ingatkan alah, apa susah ni ibadat, kita buat je lah. Kita akan rasa macam tu. Tapi bila kita dah selam dalam ilmu ni, baru nampak, ya Allah, bukan senang ni. Sempat ke tidak dengan umur kita yang tinggal ni nak menghadap benda-benda ni. Bila dah selam dalam majlis, dalam ilmu, baru nampak, ya Karim, ya Allah, sempat ke tidak ni, umur dah sikit, rupanya banyak benda belum selesai lagi dalam ibadat. Sebab tu orang macam kita ni disunatkan minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur sebab aku nak baiki. Ya Allah, panjangkanlah umur. Banyak lagi benda yang aku nak belajar, nak baiki. Yang dah tahu pun tak beramal pun banyak. Ya Allah, panjangkan umur. Beri kesempatan, ya Allah, belas kasihan atas diri kami. Kena minta macam tu. Nisbah orang kita ahli maksiat ni. Macam tu. Belajar macam biasa. Beramal. Kita nak soleh ke nak Allah redha? Kalau kita beramal sebab nak soleh, maknanya kita dah kena tipu. Allah boleh jadikan kita soleh, tapi nak redha Allah tu belum tentu. Mana mahal soleh dengan redha Allah? Redha Allah. Kadang-kadang setan dia Allah SWT, dia menyesatkan niat kita. Dia menyesatkan niat kita. Kita nakkan pangkat soleh, bukan nak redha Allah. Nak pangkat soleh, maknanya dia nak beramal supaya Allah jadikan dia pangkat, bagi kepada dia pangkat soleh. Allah boleh bagi, tapi redha Allah belum tentu. Nampak? Tapi pada adatnya, bila orang tu soleh, Allah redha tak? Sebab soleh ni benda yang Allah suruh. Tiap benda yang Allah suruh pasti Allah redha. Tapi jangan niat kita tu nakkan soleh tu, bukan nak redha Tuhan, nak soleh tu. Ibaratnya tadi, nak syurga tu bukan nak redha Allah, nakkan syurga tu. Maknanya di sisi ahli sufi, maknanya sangkut lagi, tak sampai lagi rupanya hatinya kepada Allah. Rupanya nak soleh tu, nak pangkat yang Allah bagi tu, bukan nak Tuhan yang memberi pangkat. Nak pangkat tu bukan nak Tuhan yang memberi pangkat, nak ke pangkat tu. Faham tak? Hati dia punya tipu daya, dia halus ni, kita tak perasan. Betul lah, apa pula salahnya? Tapi di sebalik itu rupanya tak sampai lagi, dihijab dengan amal kita. Besok dah jadi soleh, dah sombong pula dah. Aku 5 hari ngaji soleh dah. Kau berapa tahun ngaji dah? Tengok perangai macam hantu, tak ubah-ubah. Aku baru 5 hari join, jadi sombong takabur pula dah. Habis jahanam. Dan Allah, dan setengah daripada sebab bagi redha. Ini sebab lain pula. Yang tadi tu apa? Yang pertama tadi sebab dia tahu hikmah di sebalik tu. Itu satu sebab ataupun rahsia. Bagaimana nak menjadi orang yang redha dengan bala yang diberi oleh Allah. Kena tahu di sebalik tu ada kebaikan yang Allah nak bagi kita. Kalau lupa, ingatkan contoh tu. Contoh tu penting, ingat contoh tu. Dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu, bahawa engkau i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang menghendaki ya Allah akan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah. Wajib yakin pasti ada rahsia, pasti ada hikmah di sebalik benda tu. Pasti Allah tak membuat benda yang sia-sia. Kan dah ada clue-clue lain. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Itu semua clue lah tu. Kalau sayang ni dia nak naya ke apa? Kalau Allah sayang, Allah nak naya kita ke apa? Dah. Allah kan nak naya kita. Dia nak bagi kita benda yang baik. Tapi kita yang tak faham cara Allah kasih pada hamba dia. Yang kita faham cara manusia kasih kepada kita.
Salahlah kalau kita samakan cara manusia kasih dengan kita dengan Allah kasih kepada kita, kita silap. Tak sama. Manusia kasih kepada kita dengan makna manusia akan bagi benda yang sedap-sedap, benda yang seronok-seronok. Dia akan tunaikan segala kehendak kita. Macam dia sayangkan bini dia, semua kehendak bini dia turunkan. Bini dia kata, abang jangan sembahyang. Baiklah. Sayang ke bini dia, diturunkan. Saya tak nak abang pergi seorang masjid, ikut-ikut kuliah tu buang masa je. Lebih baik abang bawa saya keluar pergi makan, pergi jalan. Baiklah. Diturunkan. Na'udzubillah, jangan macam tu, jahanam jangan. Nampak, itu kasih makhluk. Allah bila kasih, Allah tak bagi benda yang kita nak. Allah bagi benda tak sedap. Itu cara Allah kasih kepada hamba. Allah akan bagi benda yang dia tak mau. Dah kata nak kasih Allah, kena siap sedialah menghadapi benda yang tak sedap. Jangan fikirkan yang sedap-sedap. Makna yang sedap-sedap tu lepas mati besok, alik sini mati, tak ada benda sedap. Kalau nakkan kasih Allah, kalau nakkan kasih Allah, jangan mimpi benda sedap balik sini mati. Sedap dia lepas mati besok baru Allah bagi. Sini Allah tak akan bagi apa yang kita nak. Lepas mati besok Allah bagi lebih daripada apa yang kita mahu. Itu dalam syurga Allah. Ambillah syurga tu, duduklah dalam tu selama-lamanya. Tak susah dah, tak penat dah, tak letih dah, tak ada orang deki dengan kita dah. Kita atas dunia ni meskipun kaya, mewah, pangkat besar, ramai sakit hati dengan kita. Tak senang juga kita kaya pun. Takut dia nak keluar, ada bodyguard. Takut kena tembak juga. Kaya, nampak? Tak senang juga. Dalam syurga, beres. Syurga tak ada benda yang menakutkan. Syurga tak ada benda yang menyakitkan. Tak ada musuh dalam syurga tu. Perkataan semuanya baik-baik, perkataan semuanya indah-indah, perkataan semuanya baik-baik. Yang mulia-mulia. Tak ada caci maki dalam syurga tu. Ni kaya-kaya pun kena maki juga. Kaya pun kena maki. Bahalul kau pergi langgar belakang kau, kena bahalul. Padahal orang kaya. Buta. Buta ke dah kena maki jadi. Kaya tu kena maki juga dalam syurga dah. Sabar. Allah nak bagi syurga tu. Sabarlah, kena lalu benda tak seronok dulu. Sebab nanti kau tak akan jumpa benda tak seronok. Nanti kau tak akan jumpa dah benda yang nama tak sedap, tak seronok, sakit tu tak ada dah. Kau tak akan jumpa dah bila dah masuk syurga besok. Jadi sekarang ni bersedap-sedaplah dengan benda yang tak seronok tu. Bersedap-sedaplah dengan benda tak seronok tu buat sementara waktu. Sebab selepas daripada tu nanti kau tak akan jumpa yang namanya tak sedap. Tidak ada benda yang tak sedap, yang tak seronok dalam syurga, melainkan sedap segala-galanya, serba-serbinya. Zahir batin sedap sepanjang-panjang. Allah, tak mati-mati dah. Ya Allah ya Karim, duduklah. Kalau dulu atas dunia kau tak dapat nak buat rumah mewah, dalam syurga Allah bagi kau mahligai, bukan main besar, beribu bilik, beribu pelayan. Subhanallah. Tak mau? Kita kat dunia ni tak dapat buat rumah selapis, tak apalah. Rezeki orang biarlah, tak apalah. Sabar, Allah nak bagi mahligai dalam syurga tu, beribu-ribu bilik, beribu-ribu katil, beribu-ribu pelayan untuk kita, bukan untuk orang lain. Bukan kongsi dengan kawan, yang kawan punya, yang kita punya. Telah naik view gitu Jangan main bidadari syurga lah. Dia punya jari baca dalam kitab, kalau dia tunjukkan jari ni kat langit ni, malap matahari, malap aiman, malap punya cahaya bidadari tadi, terpancarlah habis, terpancar habis. Nikmat ni, kelazatan ni. Tengok jari, belum betis dia lagi.
Jari bidadari tu kalau dia hulurkan kat dunia ni gelap matahari. Bidadari tu kalau minum menampak air tu mengalir di leher. Sini ada. Oh teguk lah kan, tak nampak pun. Punya tulus mulusnya kejadian ni daripada apa? Daripada kafur kalau tak silap Allah jadikan bidadari. Tu bidadari belum bini kita. Bini kita jauh lebih dahsyat daripada tu lagi sebab dia ketua bagi segala bidadari. Jangan main-main. Itu kan cerita dongeng. Padu lah. Jari dia pakcik malap pakcik. Kalau dia selak sikit kain dia, nampak betih dia, menggigil kita. Tak payah cerita lah yang lain-lain. Lepas tu dia punya nikmat tak sama pakcik. Pagi tadi jimat sedap dah, kali kedua jimat jauh lebih dahsyat daripada tadi sedapnya, kali ketiga lagi dahsyat daripada tadi. Begitulah nikmat dalam syurga. Sini sama, sebab tu bosan, sebab tu nak kahwin lagi tu. Sebab sama nikmatnya atas dunia ni. Syurga dah. Nikmat dia sentiasa berubah-ubah, semakin sedap. Tapi Allah nak suruh kita sabar sekejap atas dunia ni. Sabarlah. Sabar, redha dengan takdir Allah, buat amal soleh. Sebab kesenangan yang makan tak habis tu tunggu selepas mati tu. Sabarlah. Kita orang awam ni kena fikir benda macam tu. Kena pandang upah-upah macam tu baru rasa semangat nak tinggalkan maksiat. Tak payahlah nak belagak macam wali-wali nak redha Allah, tak payah. Bukan makam kita. Itu budak-budak buat cara budak-budak sudah. Pandangkan upah-upah yang Allah nak bagi tu baru rasa rajin nak beribadah. Tak naklah beramal nak syurga. Ini martabat budak-budak ni, nak cari redha Tuhan. Wah, bukan main lagi kau. Ya, memang itu yang terbaik, tapi kita tak sampai makam tu. Benda ni tak boleh nak berlakon-lakon. Batu martabat orang awam. Sebab tu hikmah Nabi ceritakan kelebihan amal, Nabi ceritakan kelebihan syurga. Sebab apa? Taruh cadang untuk kita ahli maksiat ni, yang iman lemah nipis ni, supaya berasa seronok nak buat ibadat, berasa sanggup nak tinggalkan maksiat. Taruh cadang kita iman yang lemah ni. Jangan tengok iman Nabi Rasul wali-waliullah tu, dia dah memang tak pandang benda tu. Sebab dia dah dewasa dalam amal. Kita ni baru nak belajar cara beribadat baru. Kita belum masuk lagi. Tak payahlah nak sengih-sengih. Kita dah masuk dalam kategori ubad, abid, ahli ibadat. Tak payahlah. Baru nak belajar ni kan. Masih kebudak-budakan lagi dalam ibadat. Kita ni tak payahlah nak kata aku dah dewasa dalam ibadat sebab umur aku dah banyak. Dah. Sebab tu ada ulama karangan kita apa, Hidayatus Sibyan. Petunjuk bagi budak-budak. Padahal yang mengaji umur 80, 90. Kitab nama apa, nama kitab? Petunjuk bagi budak-budak. Tengok murid-murid putih berubah. Budak-budak apa ni? Budak-budak dalam ibadat. Maksudnya kita ni kebudak-budakan dalam ibadat lagi, meskipun umur kita dah banyak. Jadi ikut makam kita. Sebab tu Nabi ceritakan kelebihan-kelebihan. Nanti dalam Minhajul Abidin akan jumpa tempat dia. Apa hikmah nak sebut pasal syurga, kelebihan sini. Sebab nak pikat ni, nak pikat nafsu kita yang liar ni supaya dekat dengan Allah. Biar beramal kerana pandangkan upah dulu. Sebab masih kecil lagi, masih kebudak-budakan. Nanti dah dewasa akan berubahlah niatnya daripada nakkan upah kepada nakkan Tuhan yang memberi upah. Nampak tak? Macam kita dengan mak kita waktu kecil-kecil dulu, pantang suruh nak aiskrim. Tak dapat aiskrim tak pergi. Tak dapat aiskrim tak nak khidmat. Pandang upah, rajin nak pergi kedai. 10 kali pun tak apalah satu hari pergi kedai, asalkan dapat dah tua-tua ni macam tu juga ke? Dah lah hoi. Tolong belikan mak jap garam sekilo. Ada aiskrim lah mak. Belakang cangkul dapat kan? Dah, bahkan kita semata-mata khidmat kepada ibu bapa, nakkan redha mak bapak tu pada kita. Dulu nakkan upah yang bagi. Waktu tu kita kecil-kecil lagi.
Nak upah, tapi dah peringkat dewasa, bukan nak upah, nak redha mak ayah, supaya mak ayah redha, supaya mak ayah seronok dengan kita yang suka khidmat dengan dia. Faham tak tu? Dalam bab kita dengan Allah pun begitu. Hamba dengan Allah ni, ibadat ni pun begitu. Ada yang peringkat kebudak-budakan, ada yang dah dewasa dalam ibadat. Jadi yang dah dewasa dalam ibadat, dia tak pandang upah dah. Nafsunya dah jinak dah. Dia nakkan Tuhan yang memberi nikmat tu. Mula-mula dulu nakkan nikmat tu, tapi bila dah dewasa nakkan Tuhan yang memberi nikmat tu. Sama macam kita tadi, mula-mula nakkan aiskrim tu yang mak kita upah, bila dah dewasa bukan nak aiskrim, nak mak redha dengan kita, cukuplah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit lagi, tak khatam juga ya, khatam lah ni. Bang, nanti khatam kita buat bulu kuning bang. Mantap. Kita buat bulu kuning nanti malam lah tu kita baca 3 baris je. Kita tak baca ni, kita tinggalkan penutup je bang. Malam lah kita baca penutup. Habis penutup kita baca doa makan. Kita baca doa makan, baca doa selamat, kita makan bulu kuning. Alah, malai kan, taufik Allah Ta'ala bagi kita, syukur alhamdulillah. Dapat khatam kitab. Dulu tak pernah pegang kitab ni kita. Tak pernah umur pegang kitab agama ni, tak pernah umur duduk dalam majlis ilmu ni. Tiba-tiba Allah bagi. Jadi nak menzahirkan rasa seronok dengan nikmat yang Allah bagi, kita raikan dengan makan bulu kuning. Kena kat puak-puak W, habislah kita. Biar doa, dolalah kita. Allah. Dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu bahawa engkau i'tikadkan bahawasanya ada bagi hikmah pada segala pekerjaan yang menghendaki ia Allah akan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan dia, akan itu hikmah. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Maknanya di sebalik apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu ada kebajikan untuk diri kita. Dan bermula i'tikad yang tersebut mengeluarkan ia daripada hati engkau akan menyangkal dengan kerana apa dan betapa. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab apa Allah uji dia? Tak ada dah, tak keluar dah daripada hati dia dah. Tak ada dah benda-benda macam tu. Kenapa Allah uji aku macam ni? Mengapa Allah Ta'ala uji aku? Tak ada dah soalan tu dah. Lenyap dah soalan tu daripada dalam hatinya. Seperti tiada menyangkal oleh Nabi Musa AS pekerjaan Nabi Allah Khidir AS tatkala mengetahui ia akan hikmah menebuk Nabi Allah Khidir AS akan perahu orang-orang miskin dan membunuh ia Nabi Allah Khidir akan kanak-kanak dan mendirikan ia akan dinding, akan jidar yang nak runtuh tu. Nampak tak? Bila Nabi Allah Musa AS diberitahu hikmah, tak ada dah timbul soalan, tak ada dah timbul soalan dah. Kalau tak terpanjang, kenapa duk tepuk orang punya perahu? Kenapa duk bunuh budak ni? Kenapa? Banyak kenapa. Sebab apa tu? Tak tahu tapi bila dah tahu hikmah, tak ada tanya dah. Nak tanya apa? Dah tahu hikmah dah. Begitulah juga sebalik orang yang dah ada ilmu, dah tahu. Bila dah tahu apa hikmah, tak ada nak tanya. Kenapa Kenapa ya Allah uji aku berat sangat? Tak payah nak tanya sebab dah tahu jawapan dia. Sebab Allah sayanglah jawapannya. Sebab Allah nak bagi syurga. Sebab Allah nak bagi ampun. Itulah jawapannya. Jadi tak payah tanya. Kita tak tanya ni. Kenapa? Jawabnya kalau nak jawapan sebab kita banyak dosa. Dengan bala yang Allah bagi tadi tu gugur dosa. Bila kita sabar, Allah gugurkan dosa. Sebab kita ni dosa terlalu banyak. Dahlah taubat malas. Dahlah kita ni malah nak taubat, tak nak bertaubat. Allah tolong cara lain. Nak ampunkan juga dosa kita. Allah bagi bala. Harap-harap orang ni sabarlah. Bila sabar aku ampunkan segala dosa dia. Begitu. Jadi orang yang tahu tak ada nak tanya kenapa apa salah tu. Biasa tak dengar macam tu. Kita lah yang cakap tu. Kenapa Allah uji macam ni? Satu. Masalah baru ni tak selesai, datang Allah. Kenapa tu ni jawapan ni. Ni jawapan ni. Sebab kita banyak dosa. Sebab Allah nak ampunkan dosa kita. Sebab Allah nak bagi kita syurga. Sebab Allah nak jadikan kita kekasih dia. Sebab Allah nak naikkan pangkat kita. Tu jawapan dia. Dah jadi jangan kenapa-kenapa dah, mengapa dah. Dia ceritakan, okey, habis cerita ni dah. Ni cerita sedap ni. Takut minggu depan tak ada umur mana tahu. Kita baca. Boleh?
Sebab nampak jamuan pun macam biasa je. Kalau kambing ada nampak lidi-lidi tadi kan kita cepat sikit sudahnya. Tak ada lagu kau je. Tapi ni cerita ni, bila dengar cerita nanti baru tahu hikmah tu dari mana. InsyaAllah. Diceritakan bahawa seseorang Nabi adalah mengerjakan ibadah di atas bukit, dan ada air mata hampir daripadanya. Jadi ada seorang Nabi ni, dia duduk di atas sebuah bukit berhampiran dengan tempat anak air lah, tempat air mengalir gitu. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu, tiba-tiba, maknanya Nabi tadi dia duduk beribadat, tapi benda tu dia nampak depan mata dia, peristiwa tu berlaku depan mata dia. Dia beribadat di satu bukit, di tempat tinggi yang ada sungai lah mudah kita kata, ataupun anak air. Tiba-tiba lalu orang berkuda. Zaman tu kalau berkuda tu kaya lah. Zaman tu ada kuda tu kan orang sebarang lah tu, orang kerja kerajaan lah tu, orang gaji besar lah tu. Dia ada kuda. Maka minum ia. Dia pun berhentikan sungai tadi, dia pun minum. Dan lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya, kendi 1000 wang emas. Kendi ni orang panggil bungkusan lah, uncang lah, uncang. Dah duduk situ, singgah minum, belah begitu, tertinggal uncang emas tadi tu. Kemudian, faham cerita? Faham cerita? Kemudian bila dia dah berlalu pergi, dia dah minum, dia belah lah, tapi uncang emas dia tertinggal. Disaksikan oleh Nabi tadi tu, peristiwa tu. Lepas daripada tu, kemudian datang orang yang lain, maka mengambil ia akan kendi itu. Tak lama kemudian ada orang lain singgah di tempat yang sama, tujuan nak minum juga. Tiba-tiba jumpa bungkusan emas tadi. Apa lagi? Dia pun ambil kan? Kemudian dia ambil, kemudian datang orang miskin. Kemudian datang orang lain, maka mengambil ia akan kendi itu. Lepas tu pula orang yang kedua. Jadi sekarang ni dah ada 2 orang kan? Orang kedua tadi datang dekat situ, ambil kendi uncang emas tadi, dia pun belah, tapi mana tak tahulah. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api. Duk cari kayu api dalam hutan sana, berhenti letih nak minum situ. Duk minum, dah minum, berehatlah situ. Maka minumlah ia orang miskin, dan berbaring ia kerana mengambil kesenangan. Orang miskin tadi cari kayu api, dia dah minum situ, dia berehatlah, letih. Kemudian maka kembali orang yang menunggang kuda tadi. Orang kaya tadi datang balik. Orang kaya tadi datang balik, patah balik, baru sedar dia punya uncang emas dia tu dah hilang, dah tertinggal tempat dia minum tadi. Tiba-tiba bila dia datang balik, tengok ada orang fakir miskin duduk baring kat situ, tempat dia minum tadi tu. Padahal uncang tadi dah diambil oleh orang lain. Maka tiada melihat ia akan kendinya. Tiba-tiba tengok tak ada dah uncang emas dia, maka menangkap ia akan orang miskin itu. Tak pasal-pasal orang miskin tadi kena tangkap, maka menuntut ia orang kaya daripadanya orang miskin akan kendi. Mana aku punya wang emas? Terpinga-pinga lah kawan tu. Apa emas apa, aku datang sini cari kayu api, letih singgah sini minum, aku tertidur kat sini. Yang kau tanya emas ni apa, mana datang emas terpinga-pinga dia, dan menyeksa ia akan dia. Kemudian orang miskin tadi diseksa oleh orang kaya tadi, maka tiada mendapat ia akan dia pada sisinya, maka membunuh ia akan dia. Dibunuhnya pula. Dah tak dapat wang emas tadi. Tanya orang miskin tadi, tak ngaku. Nak ngaku apa? Memang dia tak ambil. Orang yang kedua tadi entah mana pergi, tak tahu tak. Dia yang dapat macam emas tu. Maka bersembah oleh Nabi itu. Jadi Nabi yang melihat peristiwa tadi tu, macam makna timbul sesuatu yang tak sepatutnya dalam hati dia. Hei Tuhanku, apa ni? Macam kita ni, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Orang yang tak bersalah kena bunuh pula ni. Padahal yang mengambil orang lain, yang kena bunuh orang lain. Kenapa? Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Makna timbul persoalan.
Timbul persoalan dengan apa yang berlaku depan mata dia tadi. Dia Nabi. Yang mengambil kendi itu orang zalim yang lain, dan engkau keraskan akan ini yang zalim atau orang miskin ini hingga membunuh ia akan dia. Kenapa ya Allah kau takdirkan macam ni? Mudah nak faham. Ya Allah, kenapa kau takdirkan benda yang macam ni? Padahal yang mengambil tadi itu orang lain. Sekarang ni kau takdirkan yang kaya ni tadi membunuh yang miskin ni tadi tanpa ada kesalahan. Kenapa macam ni ya Allah? Jadi macam nak protes. Kenapa jadi macam ni? Makna sebab tak tahu tak tahu hikmah. Tak tahu hikmah. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, berbimbang olehmu dengan ibadat engkau, wahai Nabi, lebih baik kau bersibuk dan berbimbang dengan amal ibadah engkau. Maksudnya jangan persoal apa yang Allah buat. Jangan kau sibuk nak persoal kenapa aku buat begini dan kenapa aku buat begitu. Kau yang terutama kau beribadat. Itu tugasan kau sebagai seorang hamba, sebagai seorang nabi. Engkau sibukkan diri dengan beribadat. Bukan sibuk mempersoalkan kenapa aku buat begini, kenapa aku buat begini. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala ceritakan juga hikmah kepada Nabi tadi. Maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Bukan urusan kau nak tahu urusan Allah. Siapa engkau nak tahu urusan raja? Macam kita lah, pergi duduk istana, tiba-tiba raja keluar. Jap, kenapa tuanku nampak sibuk lorat lagi mana ni? Kau siapa? Kau sedar tak sedar kau siapa ni? Dan kau tanya ni raja, ikut dia lah. Kau nak pergi tanya pula, kenapa raja gizi ni, kenapa raja buat macam tu? Ni samalah ni cerita dia. Kau sibuk dengan tugas kau beribadat, sudahlah. Yang kau nak tanya, nak petikai kenapa aku buat begini, kenapa buat begini, kenapa, tu bukan urusan kau. Baru Allah Ta'ala nak ceritakan hikmah ni. Bahawasanya orang miskin ini, mana orang miskin? Yang mati tadi. Ini hikmah, nak cerita hikmah. Bahawasanya orang miskin ini adalah ia orang miskin. Dulu satu masa dulu, orang miskin ni membunuh akan bapa yang menunggang kuda ini. Dulu orang miskin ni pernah membunuh. Siapa yang dibunuh? Bapa si penunggang kuda. Jadi seolah-olahnya bila penunggang kuda tu membunuh fakir miskin tu hari ni, mana terbalaslah Nampak tak? Terbalas tak? Terbalas lah. Tapi Nabi tu tadi tak tahu cerita, tak tahu hikmah dia. Sebab tu dia kata, ya Allah, kenapa yang kaya ni tiba-tiba bunuh orang miskin yang tak bersalah ni? Lalu Allah ceritakan, orang miskin tu dulu telah membunuh bapa si penunggang kuda tu. Bahawasanya miskin ini adalah ia membunuh akan bapa yang menunggang kuda ini. Maka aku biarkan dia orang kaya menunggang kuda tadi membalasnya. Aku biarkan dia balas. Faham tak sekat tu cerita? Maksudnya kalau Allah tak sebut tadi, Nabi tu tahu tak cerita? Tak, dia akan tetap bersangka yang bukan tapi bila dia dah tahu cerita, kalau kita patutlah. Tapi dah lambat lah nak patutlah tadi. Macam kita ada roblok punya kat depan, patut tak payah pecah tadi. Alhamdulillah. Muju tak payah pecah tadi. Ada roblok punya. Lambat. Dah lambat nak sangka baik. Dah tahu hikmah baru nak sangka baik, lambatlah. Gagal lah maksudnya. Dalam ujian gagal lah. Yang betulnya sebelum tahu hikmah tu dah memang sangka baik lah. Itu baru betul. Ini dah tahu jawapan baru kata tak habislah, maknanya tak lulus lah ujian maksudnya. Kemudian apa lagi? Dan bahawasanya bapa bagi yang menunggang kuda itu, arwah bapa dia arwah bapa yang menunggang kuda tadi itu yang dah mati tu, adalah ia dahulu mengambil 1000 wang emas daripada harta yang mengambil kendi itu. Rupanya yang kedua laki-laki yang datang ambil, yang jumpa emas tadi tu, dia tu ambil hak dia sendiri. Sebab apa? Bapa si penunggang kuda tu dulu pernah merompak dia punya harta. Hari tu dia terjumpa, rupanya dia ambil milik dia.
Itulah hikmah. Kita mana tahu, sebab itulah kena sangka baik dengan Allah. Sebab tu hukum bersangka baik dengan Allah tu wajib. Maka aku pulangkan akan dia 1000 wang emas tadi, akan dia kendinya, makna aku pulangkan balik hak dia sebagai balasan daripada harta pusakanya. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadah yang menghampirkan diri kepada Allah, dan tatkala adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar suatu yang memberi manfaat pada ibadat, maka menyebut hamba akan dia di sini. Maka hamba berkata, insya-Allah bab yang akan datang, bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Sebab ada hubung kait tu. Dan kalau tak silap di dalam kitab lain Allah warning dia, Nabi tadi tu, kalau seandainya kau mengulangi sangkaan-sangkaan yang begitu kepada Allah, Allah Ta'ala kata aku akan cabut pangkat kenabian kau. Kalau lagi sekali, maknanya setelah Allah Ta'ala ceritakan hikmah dia tadi tu, kalau kata selepas daripada ni ada lagi timbul sangkaan-sangkaan yang tak sepatutnya kepada takdir Allah, Allah akan cabut pangkat kenabian, Allah akan turunkan darjat dia. Nampak tak? Makna Allah benci orang yang mempertikaikan takdir Allah. Jadi jangan. Nampak tu, wajib bersangka baik kepada Allah dalam apa juga keadaan sekalipun, kerana Allah Maha Suci daripada membuat benda yang sia-sia. Wallahu a'lam. Jadilah ada 1, 2, 3, 4. InsyaAllah dalam 2 kali ke sekali, tengoklah besok macam mana. Boleh standby lagi kitab Minhajul Abidin. Yang tak ada beli ada kitab ngaji seronok sikit. Mudah-mudahan insyaAllah. Yang Jawi pun ada, yang Rumi pun ada. Jawi murah sikit lah, tapi payahlah sikit nak baca. Yang Rumi ada berapa ayat tu orang ambil? 18 ke 30 lebih? 30 lebih, 32. Surat khabar berapa ringgit bang? RM2.50. Oh, maknanya kalau beli surat khabar sehari RM2.50. Kalau sebulan? Lagi mahal daripada kitab Minhajul Abidin. Betul? Kalau surat khabar sanggup laburkan RM60, takkan kitab yang nak menjamin ibadat kita ni kita berkira RM30 lebih. InsyaAllah boleh beli tu. Baca doa lah penutup, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita agar senantiasa bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua agar senantiasa redha dengan takdir Allah, meskipun benda yang datang pada kita itu benda yang kita tak inginkan. Wajib bersangka baik dengan Allah, kerana di sebalik itu ada hikmah, ada kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita. Yakinlah sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma'al qudri wa thawab zakab. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Hidang-hidang kambing tadi mana keluarkan? Bismillah.